rugi dan merugikan seseorang yang bangun sahur, dia makan saja kerana waktu sahur bukan sebarang waktu, bukan waktu biasa-biasa dan bukan waktu yang ataupun bahkan dia waktu yang luar biasa. Imam Tabari menyebut bahawa, memindahkan satu pandangan daripada ulama bahawa pada waktu sahur anna sa'ata allati tuftahu fiha abwabul jannah, iaitu satu saat yang Allah membuka padanya pintu-pintu syurga. Bukan sekadar itu sahaja. Pada waktu sahur itu ada 5 perkara penting bagi kita orang yang beriman. Pertama ialah waniyatul khalisah, iaitu membuktikan orang itu benar-benar ikhlas beribadat dia kerana Allah. Hidup mati dia kerana Allah, maka di antara buktinya ialah pada waktu sahur. Yang kedua, pada waktu sahur rughbatu fit tawjihi ila Allah wafiratun, iaitu keinginan, kesungguhan, kegigihan seseorang yang nak mendampingi dia dengan Allah Subhanahu taala benar-benar terbukti pada waktu sahur. Dan yang ketiga, wa yakunu du'a fi hadzal waqti aqrabu lil ijabah, dan doa pada ketika waktu sahur sangat dekat kepada dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pada waktu tu hiya atyabu awqati linnaumi. Kerana pada waktu sahur ini adalah waktu yang sangat nyaman dan nyenyak manusia itu tidur. Justru itu ibadat padanya adalah berat. Beribadat kepadanya memerlukan kesungguhan dan keikhlasan. Maka sebab itulah sekurang-kurangnya ada 2 ayat yang mencerita dan menjelaskan tentang kelebihan pada waktu sahur. Yang pertama ialah ayat yang 17 atau ayat 17 surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Maksudnya orang-orang yang sabar. Yang kedua ialah as-sadiqin, orang yang siddiq. Yang ketiga wal-qanitin, iaitu orang yang setia dan patuh kepada perintah Allah. Yang ketiganya wal-munfiqin, iaitu orang yang menginfakkan hartanya, sama ada derma, mewakaf, memberi hadiah dan sebagainya. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan yang hujung di antara senarai ahli-ahli ataupun orang yang hebat, wal-mustaghfirina bil ashar, iaitu pada waktu sahur mereka itu mengambil kesempatan dengan beristighfar. Ayat yang kedua ialah ayat yang ke-18 dalam surah Az-Zariyat, iaitu wabil ashari hum yastaghfirun, iaitu pada waktu akhir malam, waktu sahur, mereka itu mengambil ruang kesempatan itu sebahagiannya untuk beristighfar kepada Allah. Ibnu Katsir dan At-Tabari menukilkan pandangan ulama apa makna wabil ashari hum yastaghfirun dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa ada 2 makna. Ayyusalluna wa yastaghfiruna rabbahu. Mereka itu salat dan beristighfar kepada Allah daripada mula sulusul ataupun sudusul akhir atau sulusul akhir, bermula daripada 1/3 akhir malam, iaitu di waktu sahur, hatta sehingga masuknya pada waktu sahur, iaitu pada waktu akhir daripada waktu subuh. Itu dikatakan pada waktu sahur, iaitu 1/3 malam yang terakhir, seperti mana itu disebut oleh Asy-Syaukani, disebut juga oleh Ibnu Hajar, bahawa 1/3 akhir malam atau sudus yang terakhir malam, sehinggalah akhir-akhir memasuki pada waktu sahur. Justru itu tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah, saudaraku yang kukasihi, bahawa di sini kita boleh menilai kepribadian ahli-ahli syurga yang kita dapat nilai, yang dapat kita lihat di dunia lagi, iaitu pada waktu sahur. Saya membahagikan waktu sahur ini dipecahkan kepada 5 golongan. 5 golongan orang yang ataupun kita dapat menilai diri kita, contohnya diri saya, pada waktu sahur ini yang pecah kepada 5 golongan. Yang pertama saudaraku, orang yang tak bangun sahur. Dia tak bangun makan. Dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan masa untuk dia bangun bersahur sebagai kekuatan untuk dia berpuasa. Tiba-tiba dia tak bangun sahur. Dia tak bangun makan sahur. Maka orang ini rugi dan malang.
Kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW an Ibnu Umar, an Umar bin As ataupun an Amr bin As, anna Rasulullah SAW qala, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Iaitu perbezaan di antara puasa kita orang Islam dengan puasa orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani membuktikan bahawa orang Yahudi puasa. Orang Nasrani juga berpuasa. Atau umat Kristian juga berpuasa. Mungkin kaifiatnya berbeza, itu maksudnya mereka ada ibadat puasa. Tapi kita beza berpuasa dengan ahli kitab, iaitulah pada masalah bersahur. Di mana kita orang Islam disyariatkan untuk kita bersahur. Tiba-tiba dia tak bangun bersahur. Kenapa ahli kitab tak bersahur? Kerana mereka menjadikan tak sahur itu, keadaan letih dan lesu itu sebahagian daripada menzahirkan peribadatan kepada Tuhan. Ini adalah bercanggah dengan konsep puasa itu bukan letih, puasa itu bukan lesu, puasa itu hanya menahan hawa nafsu daripada makan dan minum dan beberapa perkara yang membatalkan puasa. Tetapi kita disyariatkan untuk kita bersahur. Tiba-tiba seorang mukmin ni, dia tak bangun puasa, dia tak bangun sahur, bukan saja makan pun dia tak makan, tak dapat kelebihan bersahur, bahkan dia tak dapat dan melepaskan dan mensia-siakan keistimewaan waktu sahur yang saya telah sebutkan tadi. Yang kedua ialah orang yang bangun sahur, tetapi dia bangun makan untuk bersahur sahaja, maka dia rugi. Masih lagi rugi kerana dia mendapat satu sahaja kelebihan, iaitu bersahur seperti mana riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana sahur itu adalah barakah. Tanpa khilaf ulama, sunat. Kita bangun bersahur dan kita makan bersahur. Alhamdulillah, kita telah dapat satu kelebihan, iaitu fadilat bersahur. Tetapi tak cukup, sebab di waktu sahur itu ada lagi kelebihan yang kita boleh raihkan jika kita bijaksana atau mengambil kesempatan tersebut. Mari kita lihat pada golongan yang ketiga. Ini golongan yang sikit darjatnya daripada golongan yang pertama tadi yang rugi lagi merugikan dan malang, iaitu dia tak bangun sahur, tak bangun makan. Maka waktu sahur dia lepas kelebihan, fadilat sahur pun dia tak dapat. Yang kedua, orang yang dapat fadilat sahur sahaja, sedangkan dia tak bangun walaupun mengambil wuduk, beristighfar kepada Allah, hanya bangun bersahur, maka dia mendapat fadilat bersahur. Golongan yang ketiga ini, insya-Allah, dia bangun bersahur, dia bangun waktu sahur, ambil wuduk, dan dia solat, mungkin solat tahajud atau solat witir, ataupun dia masih menyambung selepas solat tarawih, dia masih lagi solat taubat, dan dia berdoa kepada Allah. Selepas solat tu dia berdoa, beristighfar, tetapi untuk dirinya saja. Dia tak kejutkan ahli keluarganya, dia hanya bangun untuk dirinya solat dan baca Quran, dan dia tidak mengajak dan menyuruh ahli keluarganya untuk sama bangun solat, untuk beristighfar di waktu sahur. Ini ada suatu kelebihan yang telah yang disebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, yanzilullahu ila sama'i dunya kullailatin hina yamdi sulusul lail. Sesungguhnya rahmat Allah, yanzilullah itu kita takwil kepada makna majazi. Bukan Allah itu turun. Subhanallah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai manusia, Allah tidak turun dan tidak naik, sebab turun dan naik itu adalah sifat makhluk. Maksud di sini ialah rahmat Allah itu turun, dan majasnya rahmat Allah itu Allah menurunkannya ke langit dunia pada setiap malam sehingga bertaburan, mencucuri. Rahmat itu yumdi sulusul lail, kepada separuh yang pertiga daripada malam. Fayaqulul malik, maka berkata malaikat, anal malik, anal maliku, malaikat memperkenalkan dirinya, aku adalah malaikat. Man dzalladzi yad'uni fastajiba lahu. Siapakah sesungguhnya aku ini malaikat? Siapa lagi yang nak berdoa
kepada Allah. Yad'uni, siapa yang berdoa, aku nak mustajabkan doa. Malaikat turun daripada itu mengkhabarkan, membawa dan memperkenalkan dirinya sebagai suatu keyakinan majas bahawa doa ini akan diangkat oleh malaikat. Siapa yang berdoa akan diperkenankan oleh Allah. Man dzalladzi yas'alani fa'atihu, siapa yang meminta kepadaku akan ku perkenankannya. Man dzalladzi, siapa yastaghfiruni, man yastaghfiruni, siapa yang mengistighfar, memohon ampun dosa-dosanya. Dia bercakap dengan Allah, menyebut dan mengiktiraf dosanya yang dia dengan Allah sahaja. Dia tak cakap pada orang lain. Dia, ya Allah, pada waktu dahulu aku, ya Allah, aku sabarlah kurang, ya Allah. Ya Allah, aku kalau kau matikan aku pada waktu umur 18, muda belia dulu, ya Allah, solat aku pun tak betul, ya Allah. Ya Allah, aku pernah mengambil duit orang, ya Allah. Ya Allah, aku pernah menipu orang, ya Allah. Dia bercakap dengan Allah. Dia, sebab syarat kepada taubat itu pertama ialah iktiraf. Dia mesti mengakuinya satu dosa. Lalu pada waktu sahur itu, dia mengambil satu ruang. Dia dengan Allah di waktu burung dan cingkerik tidak lagi kedengaran. Manusia semua lagi yang namun sedang tidur dan nyenyak. Dia bangun membuat perakuan dia dengan Allah, bertaubat dan menyesali. Faghfir lahu. Dan lalu kata Allah, aku nak beri keampunan padanya. Satu riwayat yang lain, man dzalladzi, siapa yang meminta rezeki kepadaku, aku nak memberikan rezeki. Jadi dalam hadis ni, kurang-kurangnya ada berapa perkara. Pertama, doa dimakbulkan. Yang kedua, ialah apa jua kamu minta akan dimakbulkan. Nah, anak nak membaduki peperiksaan. Kemudian perniagaan kita dalam COVID ini tidak menarik, ya Allah. Selalu rugi, ya Allah. Buka pintu jalan bagiku, ya Allah. Kerana dengan duit inilah aku melimpah kekayaan, ya Allah. Dengan duit daripada perniagaan inilah, ya Allah, aku menyengolahkan anakku, ya Allah. Daripada duit inilah, ya Allah, aku mampu pergi haji, ya Allah. Yang minta kepada Allah kerana perniagaannya begitu teruk dan tidak memperangsangkan mutakhir ini. Yang ketiga, siapa yang nak minta ampun dan dosa daripada Allah, maka Allah akan ampunkan. Yang empat, Allah minta rezeki. Tapi doa itu dah mencukupi dan telah menyeluruh. Di mana seorang hamba, jika dia meminta pada waktu sahur itu, inilah waktu yang sangat mustajab, yang dijanjikan oleh Allah untuk dimakbulkan. Saudaraku yang beriman, ini golongan yang ketiga. Tapi masih lagi rugi. Sebab ada golongan yang keempat yang mendapat kelebihan yang lebih, iaitu orang yang macam golongan yang ketiga tadi, bangun wuduk, dia solat, berdoa kepada Allah, bangun sahur. Tetapi yang keempat ni ditambah satu lagi, dia kejutkan ahli keluarganya. Dia kejutkan anaknya, dia kejutkan isterinya, dia kejutkan orang gajinya supaya bangun untuk menyembah diri kepada Allah. Dia bangun untuk, walaupun wahai anakku, bangun sayang. Walaupun 2 rakaat bangun sayang. Minta taubat pada Allah. Ya. Kita ni banyak dosa nak. Nak bangun anak, adik kan tahun ni akan menduduki peperiksaan. Maka bangun, minta doa, solat hajat dengan Allah. Waktu ni doa sangat makbul. Waktu ni sangat dekat dengan doa. Bangun sayang. Anak dia perbangun 2 rakaat, maka dia dapat pahala ini, dia mendapat kelebihan ini kerana dia mendapat suatu kelebihan. Apa dia? Iaitu dia kejutkan ahli keluarganya. Dan itulah yang Allah sebut, yang dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis, iaitu seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha mura'atahu fa in batat nadha fi wajhiha. Sesungguhnya Allah merahmati, rahimallah, Allah menyayangi, Allah mengasihi seorang ketua keluarga, bapa ke, abang ke, yang ia bangun, kemudian qama minal laili, dia bangun sebahagian daripada malam, fa shalla, kemudian dia sembahyang. Ini mungkin ada kecuaian yang nak diperingatkan oleh Rasulullah, bahawa ada ketua keluarga, dia bangun itu untuk dirinya sahaja. Sebab itu, wa aiqadha, lalu dia mengejutkan anaknya, bahkan dia mengejutkan isinya, fa in abad, seandainya maklum sajalah. Mungkin anak mengantuk, isteri mengantuk, lalu nadha fi wajhihi al-ma'a, lalu dia merinjiskan air ke muka anaknya, isterinya, supaya anaknya mampu untuk bangun.
maka Allah rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu lagi kelebihan pada waktu sahur, saudaraku. Ayuh, mari kita bangun walaupun dua rakaat. Sebelum bangun sahur, bangun pukul 5, ambil wuduk dulu. Kemudian lepas wuduk tu bangun, kalau boleh bukakan lampu ke bilik anak kita, bangun sayang, anakku bangun. 2 rakaat waktu subuh ini, waktu saat yang dimakbulkan oleh Allah. Mari kita minta rahmat, mari minta kita ampun, mari kita minta rezeki. Mudah-mudahan keluargaku baiti, iaitulah baiti wa jannati, rumahku syurgaku. Bukan kita saja nak berkeluarga di dunia, tetapi kita nak bersyurga juga di akhirat. Lalu tuan-tuan dan rahmati Allah, golongan yang kelima ni ada kelebihan, iaitulah isteri. Isteri ni memang Allah beri kepada dia pintu syurga yang dia boleh masuk mana-mana pintu ia kehendaki. Jika dia jaga solat 5 waktu, taat suami isteri, dia taat kepada suaminya. Iaitulah dia bangun-bangun, isteri ini dia bangun, dia kejutkan suaminya. Bukan suami kejutkan dia. Tetapi maklum sajalah kadang-kadang suaminya kurang sihat ataupun terlena. Isterinya mengejutkan suami. Tapi saya nasihatkan, kejut ni pun kena hati-hati juga. Sebab hadis Nabi ni, rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat wa aiqazat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a. Allah juga merahmati seorang isteri yang bangun pada waktu malam berqiyamul lail. Lalu dia bangun fasallat, bukan saja salat, wa aiqazat zawjaha. Dia mengejutkan suaminya. Kemudian suaminya tiba-tiba sukar untuk bangun, lalu nadahat fi wajhiha, lalu dia mengambil air merinjis ke muka suaminya, air supaya suaminya mampu bangun tersedar daripada tidur. Tapi hati-hati ya perempuan yang tak pernah buat solat tahajud, pihak penganjur tak bertanggungjawab, tuan-tuan. Tiba-tiba bukan yang bangun tu suami, tapi kaki suami yang bangun. Ataupun libasan kaki suami yang bangun. Jadi nak kejutkan isteri, nak kejutkan suami ni, pastikan suami tu memang kaki solat. Kalau memang suami tu kaki kedai kopi je, dia kaki sembang aja, tapi tak pernah bangun solat, tiba-tiba bangun dengan terus senjik air, saya rasa bukan yang dia bangun, tapi kaki dia bangun. Jadi dengan itu pihak kami mencadangkan supaya kalau nak kejutkan itu, menjarakkan sedikit. Macam COVID ni 3 meter. Supaya mungkin keadaan-keadaan yang tidak diingini itu dapat terhindar. Itu saya hanya nak bergurau je. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, hebat ya. Seorang isteri dia bangun, kemudian dia kejutkan suaminya, anak-anaknya bangun, kemudian ditambah satu lagi untuk suaminya, dia masak. Dia masak sahur untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Dan inilah yang berlaku, saya ucapkan di luar sana juga sempena kesempatan Hari Ibu, Ramadan, yang saya pernah makan nasi ibu, pernah besar daripada susu ibu saya. Tuan-tuan, kemudian itulah isteri kita juga yang mendidik anak kita, yang memberi makan kita. Dia bangun awal daripada kita, dia kejut kita, menyiapkan makanan untuk bersahur untuk kita. Kemudian dia ambil lagi kesempatan walaupun 1 rakaat dalam keadaan bergegas-gegas nak masak, untuk menyiapkan sahur. Dia bangun bertajuk, minta ampun pula untuk suami dia. Minta ampun juga untuk anak dia, ibu bapa dia. Inilah isteri yang salihah yang kata Nabi yang termasuk di dalam ad-dunya'ul mata'. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu ialah mar'atun salihatun atau kama qala itu isteri yang saleh. Jadi tuan-tuan, saya simpulkan 5 golongan rugi dan merugikan bagi mereka yang melepaskan pada bulan Ramadan dalam kesempatan yang baik ini. Allah beri kekuatan kita untuk bangun sahur, tiba-tiba kita tak mengambil kelebihan pada waktu sahur ini. Golongan yang pertama, dia bangun, dia tak bangun sahur, dia tak bangun makan sahur. Golongan yang kedua, dia bangun makan sahur saja, tapi dia tak bangun walaupun mengambil wuduk dan solat. Walaupun 2 rakaat, maka orang ini masih lagi rugi kerana dia dapat pahala bersahur saja. Yang ketiga, suami, dia bangun bersahur, dia sembahyang berdoa tetapi tak kejut ahlinya, maka ini masih lagi ada kerugian. Yang keempat, suami bangun bersahur, makan, dan dia mengejutkan ahli keluarganya untuk bertahajud, untuk solat dan berdoa, maka dia masuk golongan yang ketiga. Keempat yang dapat 4-5 kelebihan. Dan yang paling hebat dan terhebat, seorang isteri dia bangun kejut suami dia.
kemudian menyiapkan makanan bersahur, sebelum tu dia bangun berwuduk dan solat, maka inilah orang yang saya maksudkan. Maka sekadar itu yang sempat saya kongsikan dari hati. Allah taqabbal minna wa minkum, wallahu a'lam.